Itu bila saya tarik, saya tanya dia, Imam, itu datang tak taklimat 13, 14, 15 yang lepas. Saya tak datang. Pengusi datang tak? Yalah, saya pun orang baru di Keluang. Saya cakap pengusi datang tak? Datang. Pengusi ada bagi tahu tak yang Kadi dah bagi taklimat lepas sembahyang fardu zikirnya kena complete set. Bukan shortcut. Sebab kita doanya banyak, hajatnya banyak, tapi zikirnya tak banyak. Ni apa cerita? Tak segan ke, tak malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan? Betul. Ini tadi, ini masalah juga tuan-tuan bila nak cover line. Jadi saya tanya kat imam yang bukan imam sebenarnya, dia pun tak berani bercakap, cuma dia tunjuk tangan. Kau tadi, ni pengusi, cantik lah tu. Saya tanya direct kepada pengusi. Pengusi itu datang tak imam tak? Datang. Imam datang tak? Datang. Pengusi ingatkan imam tak supaya zikir penuh? Dia diam je. Tapi dia jawab benda lain. Dia jawab benda lain. Macam Namrud tanya Nabi Ibrahim, adakah kau yang memecahkan berhala-berhala ini kan? Nabi Ibrahim tak jawab soalan Namrud. Tapi Nabi Ibrahim kata, kau tanya yang paling besar. Sebab itu saya, sepanjang saya pantau penceramah tuan, bila dia tafsirkan Nabi boleh sunat. Contohnya apa? Bohong sunat. Tu macam Nabi Ibrahim, Namrud tanya macam ni, dia jawab macam itu bohong sunat. Itu namanya ustaz tak faham. Bukan Nabi Ibrahim bohong. Nabi Ibrahim cerdik. Dia tak jawab soalan Namrud. Yang bodoh Namrud. Nampak? Itu kita kena faham. Kita kena fokus benda-benda macam ni, tuan-tuan. Jangan sampai kita melakukan penghinaan kepada Nabi-Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Balik pada fungsi tadi, tuan-tuan. Saya malam ni memang nak cerita, tuan-tuan. Nak cerita untuk iktibar saya dan iktibar kita semua, tuan-tuan. Sebab kita berada dalam fitnah. Kita tak sedar ni. Kalau kita cakap hadis ni, nak sampaikan hadis, Ustaz Anwar ada. Bagi kat Ustaz Anwar ada. Ustaz-ustaz yang lain pun ada, tuan-tuan. Jadi pengurusi ni berkata, tak, jamaah ni nak balik cepat. Saya kata, tuan, kalau misalnya tuan ikut jamaah, mesti semua tutup. Sebab itu kita latih imam bertausiah. Sebab itu kerajaan keluarkan duit bagi allowance kepada imam. Supaya apa? Supaya imam yang dah dibagi allowance tu boleh menjalankan tugas. Jamaah nak balik-baliklah. Nabi pun ajar macam tu. Yang ada hajat tu. Betul tak, tuan-tuan? Ada siapa? Ada tuan-tuan kena marah dengan jatuh puasa. Walaupun saya pun nak kena marah, tuan-tuan. Nasib dah menyamar sangat, ada kena marah. Ada satu masjid, nanti ada cerita dia. Ini betul ada jatuh puasa juga. Jadi, kalau ni gayanya, menyebabkan masjid kena tutup. Sebab bukan masjid tak mau berkorban untuk melaksanakan apa yang sepatutnya, untuk membimbing jamaah supaya mereka itu dapat berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita mati-matian berdepan dengan Wahabi. Kita carikan alasan, kita datangkan dalil cukup-cukup kepada orang Wahabi. Bila mana kita difitnah, dikatakan kita melakukan bid'ah. Kenapa? Lepas sembahyang kita berzikir ramai-ramai. Lepas sembahyang kita doa ramai-ramai. Nabi tak buat bid'ah dalalah. Bid'ah dalalah tempatnya adalah api neraka. Senang-senang dia hukum kita masuk api neraka, tuan-tuan. Dia kata Nabi tak zikir kuat. Nabi tak zikir kuat macam mana? Ada sahabat yang masuk, yang terlambat sembahyang, dia dah tahu, oh sembahyang dah habis dah. Nabi dah sempat sembahyang. Itu agak-agak dia dengar Nabi zikir ke ataupun dia tak dengar Nabi zikir? Sebab dia dengar Nabi dah zikir lah, dia tahu sembahyang dah habis.
Dia kadang-kadang saya dengan orang ini memang tak faham satu hal. Betul banyak hal lah. Tuduh kita dalam mazhab Syafi'i menambah rukun dalam sembahyang. Benar tak semua tuan? Tambah rukun dalam sembahyang. Tanya, dia kata sebab kita baca dalam sembahyang tu, bila tadi nak sembahyang isyak, kita melafazkan usul fardhu isyak arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Kita lafazkan. Dia kata Nabi tak ajar pun benda tu. Jadi telah menambah rukun dalam sembahyang. Ini nak menunjukkan dia tak faham agama, dia tak faham sembahyang tuan-tuan. Tak ada sembahyang apa anak-anak? Apa tak ada sembahyang? Tak ada sembahyang kan? Dimulakan dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan apa? Salam. Betul tak? Tak ada sembahyang kan? Kita baca usolli itu dah takbir ke belum? Memang macam itulah tuan-tuan. Kalau orang yang jauh dengan agama, kalau orang yang jauh dengan hidayah, nampak cantik, nampak bagus, tapi sebaliknya Allah Subhanahu Wa Taala akan tunjuk dia punya kebodohannya tuan-tuan. Alhamdulillah. Sebab itu kita dalam beragama ni kita kena ikhlas. Kita kena ikhlas. Tak apa, saya cerita sikit tuan-tuan yang tadi perangai jawatan kuasa. Dia nak dapatkan rekod bagus tuan-tuan. Nak dapatkan rekod bagus. Ini yang tadi balik tak ikhlas ni saya nak cerita sebab ada kaitan dengan tak ikhlas. Ada kaitan dengan tak ikhlas. Dia nak dapatkan supaya orang puji masjid dia bagus, ikut standard jabatan agama. Jadi dia telah tentukan di saf yang pertama tu belakang imam 1, 2, 3, 4, 5 kanan, 5 kiri tu orang lain tak boleh masuk. Maknanya siapa-siapa yang tak berzikir sampai habis, komplit set berzikir, jangan sembahyang kat tempat tu. Tapi malamnya mamat-mamat tu tak masuk awal kat situ. Tiang kat belakang, nanti muslim tengok. Halau kawan-kawan tu datang. Jadi saya memang dah dapat laporan. Pasal sembahyang belakang imam betul. Tak belakang imam. Macam buat saya sembahyang tadi lah. Saya zikir, saya pun syokkan. Sebab ada elemen test. Istighfar, baca Allah Ma'anta Salam. Kemudian saya baca Fatihah, baca ayat kursi, saya doa. Bila saya doa, angkat tangan tu tidak pegang saya. Memang kena ni. Memang nak kena. Jadi dia pegang. Lain kali kalau misalnya tak mau zikir sampai habis, jangan semayang kat sini. Baca saya di keluar ni memang terima beberapa kali aduan. Yalah, tentang SOP kan sampai bergaduh dan sebagainya. Ini kurang bijak sana tuan-tuan. Kurang bijak. Ini kenapa? Tak ada. Tidak ada. Jadi Nabi SAW ajarkan kepada kita supaya kita ni tak ada sifat tak ada sifat dengki ni tadi, ghil ni tadi tuan-tuan dalam hati ni, ghil dalam duduk dalam hati ni tuan-tuan. Amin. Hati ni kita punya nakhoda. Apa-apa bermula dari hati tuan-tuan. Yang amin. Imam Ghazali rahimahullah mengatakan hati ni umpama nakhoda kapal tuan-tuan. Jadi kalau nakhoda baguslah kapal sampai ke destinasi. Tapi kalau nakhoda tak bagus, memang karam di tengah-tengah lautan. Hati kita nak tuan-tuan. Jadi yang pertama kata Nabi SAW, ikhlasul amal. Nak hilangkan sifat ghair dalam hati, dalam beramal mesti ada ikhlas. Dalam beramal kena ada ikhlas. Ya tuan-tuan, ikhlas tenang cakap.
nak sampai susah tuan. Cakap senang, nak sampai susah. Kalau ikhlas, cakap boleh, nak dapat pun boleh. Itu ikhlas. Tapi ikhlas, cakap boleh, nak sampai, kadang-kadang tak sampai. Walaupun dah cakap dah, kawan ikhlas dah gini, tapi tak ikhlas. Ambil je, kawan ikhlas ni, tapi ingat bagi olok-olok, ini ambil juga. Nampak? Jadi beramal kena ikhlas. Tak kira lah tuan-tuan buat sesuatu kebaikan sama orang, hatta tuan-tuan buat kebaikan kepada binatang sekalipun, mesti ada keikhlasan. Macam saya katakan tadi, sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan, dengan kita ada ikhlas itu, setan pun akan surrender dengan keikhlasan kita. Setan takut bila kita ikhlas, tuan. Macam mana dia tak takut? Setan nak ajak kita ke neraka. Setan ni ajak kita supaya ada sikap sombong macam dia. Bongkar. Setan dia ajak kita macam tu, tuan. Setan ajak kita supaya jangan ikut apa yang Allah perintah. Ini kerja setan, tuan. Tiba-tiba kita buat sesuatu, kita serah bulat-bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Surrender saja. Banyak cerita tentang ikhlas ni. Banyak cerita tentang ikhlas. Kalau kita nak cerita pada malam ni memang tak habis, tuan. Kemudian yang kedua, tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita untuk hilangkan rasa real dalam hati kita ni. Kenapa? An-nasihatul walil amr. Kita ni, tuan-tuan, kita hidup dalam keadaan bermasyarakat. Kita hidup dalam keadaan bermasyarakat. Kita bukan hidup berseorang, tuan-tuan. Dan Islam ni ajar kita, agama kita ni adalah agama nasihat. Agama nasihat. Dan kita, sesama kita ni kena biasakan dengan satu konsep, fazakir fa'inna zikra tanpa mukminin. Berikan ingatan, kerana peringatan itu akan memberikan manfaat kepada orang beriman. Tak kiralah siapa, tuan-tuan, levelnya. Kalau ini kita dapat laksanakan dengan harmoni, dengan hikmah, dengan baik, dengan bijaksana, InsyaAllah kita akan baik-baik. Contohnya, orang yang percaya tuan tadi kena buat macam ni, salah tindakan. Mana kalau dia datang dah keadaan ikhlas, tuan-tuan, kita pun terima dengan baik. Begitu juga sebaliknya, kita nampak keadaan masjid tu macam tu, tarik emosinya, cakap baik-baik, kan, masjid ni macam ni, keadaan macam ni, duit banyak, tak payahlah buat mihrab lagi. Setiap tahun nak buat mihrab, buat apa?